Itu pentingnya tuan-tuan tanya. Coach bukannya yang selalu ingat benda-benda macam ni. Tengok-tengok dah separuh hari dah. Alah, lupa rekod pula. Okey, kita akan rekod. Kita akan rekod untuk tontonan tuan-tuan dan puan selama 2 bulan. 2 bulan boleh tonton balik kita punya kelas pada hari ni. Terima kasih Ijoy. Coach minum kopi Atomi. Rap tu. Ada. Okey. Adalah sikit-sikit. Saya dekat rumah saya ada 3 jenis kopi. Kopi Arabica Atomi tu, kopi Nescafe dan juga kopi Hi-O. Hi-O ni support bapak saudara. Nescafe ni memang saya dari dulu lagi saya suka Nescafe. Kopi Arabica Atomi ni baru berkenalan. Itu pun sebab Datuk Fadilah Kamsah perkenalkan. Dan tiga-tiganya pun sedap. Alhamdulillah. Semua boleh masuk tekak saya. Alhamdulillah. Orang suka kopi ni macam-macam bagi je lah kan. Dan saya pula jenis yang telan saja. Asalkan benda tu okey, telan insya-Allah. Kalau FBX tu kena ada page sendiri. Sudah tentu. FBX tak boleh dibuat daripada page Coach Zul. Coach Zul, sayang page Coach Zul nak iklankan produk tuan-tuan. Tuan-tuan iklankan dekat page tuan-tuan. Okay, memang nak kena ada page sendiri FB page. Dan saya cukup percaya tuan-tuan yang datang kelas hari ini pun telah pun melalui fasa program e-usahawan. Dah adalah basic knowledge tentang digital marketing sikit-sikit. Tahu dah tentang Google My Business. Okay, saya harapkan tidak kosong lah. Datang terlempar, terjebak, terjoin kita punya program pada hari ini. Coach harapkan tidaklah kosong. At least sudah ada pengalaman cara buat website. Sudah ada pengalaman cara buat FB page. Sudah ada pengalaman tentang Google My Business. Okay, supaya nanti senang bila coach recap saja masing-masing dah mula tahu, dah mula kenal, dah mula biasa, pernah buat, dah tahu sikit-sikit. Dan hari ni kita nak perkemaskan insya-Allah. Lepas 2 bulan, video boleh review lagi tak? Lepas 2 bulan, kita akan bagi lagi. Saya akan letak dalam website. Saya akan letak dalam YouTube. Banyak tersasul saya hari ni sebab tak tahulah sebab apa. Hari ni banyak sungguh tersasul. Okey, betul Betul dah tu. FBX memang kena ada page sendiri. Video tersebut boleh ditonton berkali-kali. Cuma dalam tempoh 2 bulan mentoring itu, tuan-tuan memang bersama dengan coach lah. Bersama dengan saya ni, saya akan memberi sedikit sebanyak support. InsyaAllah. Mungkin kalau malam-malam tak cukup exercise, malam-malam, okey jom kita online lah malam ni. Sempena revision. Mungkin saya akan combine dengan 2-3 kelas. Okey, siapa-siapa yang tertinggal pada hari itu, rasa nak refresh balik, jom saya buat refreshment 1 jam. Pukul 8.30 sampai 9.30 ke, tengok waktu kita kan. Sebab coach rally coach rally terus. Batch pertama, batch kedua, batch tiga, gitu. Jadi ada beberapa gap sahaja yang coach ada letak gap, dan coach pun nak update juga bahagian admin. Mungkin ada hari-hari itu tak cukup peserta ke, mungkin dia anjakkan tarikh ke, sebab coach berhasrat masa PKPB ni nak habiskan terus coach punya kelas. Andai kata bulan 11 ni PKPB telah pun habis, mungkin bulan 11 nanti coach mula aktif kembali buat kelas offline. Jadi disebabkan adanya kelas offline, sayanglah buat kelas online. Orang dah mula panggil nak bersuah muka face to face. Kita punya kelas ni pun sepatutnya diberi pilihan dah hari tu. Boleh buat 2, sama ada offline ataupun online. Tapi disebabkan PKPB, memang MyNIP melarang keras untuk buat kelas secara offline. Ialah memandangkan coach punya kesihatan, peserta punya kesihatan. Jadi kita ambil jalan yang paling selamat, online. Lalu jaga jarak lah di antara kita. Duduk jauh-jauh sikit. Coach, adakah kita perlu register SSM dulu sebelum kita create website? Tidak perlu. Kita hanya perlu ada... mana saya punya telefon? Oh ni, telefon tengah Zoom. Astagfirullahaladzim. Teruk benar dah ni hari ni. Kita hanya perlu memiliki IC untuk ada website. .my. Okay, terima kasih. Soalan yang bagus pada ni. Hanya
perlu ada IC untuk .my. Dah dapat kan? Semua dah dapat kan? Semua kan? Dah ada kan? Nombor 1 sampai orang 25, semua dah ada www sendiri kan? Betul kan? Okay. Very good. Okay, .my. Jika Puan Ros nak buat .com.my, baru perlu SSM. .com.my, baru perlu SSM. Boleh? Faham? Faham .my perlu ada IC. .com.my perlu ada SSM. Tak ada SSM. Biasanya ada kiri kanan coach ni. Tak ada hari ni. Itu je lah. Jadi kita tak belajar yang ada SSM punya .com.my. Cuma kita akan ajar .my sahaja. Itu sahaja yang disponsor oleh MyNick. Kalau nak sponsor sampai SSM, itu dia jadi pertambahan kos lah. Okay. Apa beza .my dengan .com.my? Bezanya pada cara daftar dan juga tulisan. Yang tu ada com. Yang ni tak ada com. Itu saja beza dia. Lain-lain sama ke cik? Sama. .com pun sama ke? .com pun sama. Itu saja. Okay. Cara daftar yang SSM perlu pakai, yang .com.my perlu pakai SSM, .my hanya perlu pakai IC. Kalau tuan-tuan cerita ke orang lain pun sama. Apa beza .com.my dengan .my? .my kau pakai IC je daftar. .com.my kena pakai SSM. Oh, lain-lain tu, lain-lain samalah. Dia website. Adakah dia kalau .my tu untuk Malaysia saja? Bukan. .my ke, .com.my ke, .com ke, .net ke, .sg ke. Dia .my ni identiti dia Malaysia. Dia tetap website. Website ni worldwide. Semua sekali boleh akses. Cuma identiti dia bila sebut .my saja, oh ni syarikat daripada Malaysia. Oh ni website daripada Malaysia. Gitu Saya daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab saya ada IC. Sama juga, saya daripada Malaysia sebab saya ada SSM. SSM saya registered dekat Malaysia. Macam itulah. Okay, jadi kalau Indonesia, boleh ke ada .my? Itu soalan saya tanya pula kepada tuan-tuan. Dia orang Indonesia. Dia datang duduk dekat Malaysia. Bolehkah dia nak gunakan .my? Tak boleh. Betul tu. Okay, tak boleh. Sebab apa? Sebab nak IC. Hanyalah orang yang lahir di Malaysia saja boleh memiliki .my. Okey, lagi sekali. Soalan kedua. Dia berada di Indonesia. Dia datang ke Malaysia, dia buka bisnes. Dia buka bisnes dan register di Malaysia, SSM. Dia orang Indonesia. Bolehkah dia ada .com.my? Dia orang Indonesia buat bisnes di Malaysia. Boleh. Alright, very good. Contohnya shopee.com.my. Shopee ni lahir di Singapura. Lahir di Singapura, kemudian dia buka pejabat dekat Malaysia. Bila buka pejabat di Malaysia, dia boleh daftar shopee.com.my. Kemudian Lazada pun tengok, macam mana kau boleh ada .com.my? Lazada pun tiru, lazada.com.my. Okay, jadi benda-benda macam tu, knowledge asas yang perlu ada. Okay, right. Okey, ada lagi ni. Platform untuk create website sama je ke coach? Means yang paling biasa untuk beginner. Okey. Website yang coach ajar dalam kelas biasa, coach ajar WordPress. Bila kita pakai WordPress, kita boleh bina website yang ada WooCommerce. Kenapa coach pilih WordPress? Sebab WordPress percuma. WordPress percuma. Bila kita beli domain, kita beli hosting, kita install WordPress. WordPress ni percuma. Okay, bila percuma, jadi senanglah. Cuma nak belajar WordPress tu, MyNick berpandangan susah. Susah macam banyak benda nak kena ajar. Jadi dia takut orang tak dapat nak catch up. Tak dapat nak follow dia punya modules dia. Jadi MyNick buat satu lagi platform. Kita akan pakai Dreamscape. Kita akan gunakan Dreamscape. Dreamscape ini berbayar tapi telah pun dibeli oleh MyNick. Dia sponsor tuan-tuan dan puan-puan dan semua sekali kita dapat guna Dreamscape secara percuma. Dreamscape tu apa? Dreamscape tu inilah dia macam WordPress semua tu lah. Berbeza. Dia macam kalau nak menulis boleh pakai Microsoft Word, boleh pakai Canva, boleh pakai apa nama tu? Dia macam tu lah. Okay, insya-Allah dapat Dreamscape. Betul tu Tuan Hadi. Insya-Allah. Boleh. Cantik. Coach, biasa kalau kelas offline
macam mana nak joinnya, ada agensi tertentu sahaja, betul. Tuan Ijoy tanya, kalau nak join kelas offline macam mana Tuan Ijoy? Boleh pergi ke contoh ni, coach tunjuk contoh. Yang selalu buat kelas offline macam Fama, agensi macam Fama, Mara, apa lagi InScan. Cuma kadang-kadang mereka juga suka kepada online sebab memikirkan keselamatan. Satu, keselamatan peserta. Yang kedua, pegawai-pegawai itu sendiri. Sekiranya pegawai seorang disahkan COVID, satu pejabat kena kuarantin. Jadi dia akan menyusahkan seluruh pentadbiran amnya. Jadi benda tu memang kita nak kena beri perhatian yang sangat-sangat serius kepada kes penularan COVID ni. Kalau tuan-tuan tengok, dia punya kes, ya Allah, banyaknya sekarang ni, 500, 600. Kan? Tak tahulah tuan-tuan rasa macam mana. Kalau coach bila keluar saja tu dia terus berdebar macam sudah apa nak jadi ni. Kan kita ni ialah walaupun sikit dibandingkan dengan Indonesia 4,000 sehari, kita lebih kurang dalam 400 sehari, tapi penduduk dia, negara dia ramai. Berapa ratus juta penduduk dia. Kita walaupun 400 orang, penduduk kita 30 juta aja. Jadi dari sudut penularan kes dengan kebolehan untuk kita kontrol tu, lebih kurang je sebenarnya Malaysia dengan Indonesia ni. Dia punya purata dia kan, kes penularan tu. Jadi sambil-sambil ni kan, coach bawa jugalah mesej dan juga pesanan ini bersama-sama untuk kita kawal diri, jaga kebersihan diri dan juga tidak kita terlalu teruja untuk berjumpa dengan orang ramai dan sebagainya lah. Kan? Buat masa ni kita PKP sendirilah. Walaupun memang kerajaan tak umumkan PKP sebab memikirkan faktor ekonomi. Okay? Kalau dia fikirkan faktor ekonomi, tak nak, biarlah Malaysia rugi pun, dia dah laksanakanlah PKP lagi sekali. Okay? Dan polis akan berkawal ketat. Tapi ni dia buat PKPB supaya bahagian ekonomi tu masih lagi boleh berjalan, insya-Allah. Dahsyat betul. Okay, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita akan menggunakan kita tak pakai Wix. Okay, kita tak pakai Wix. Kita akan menggunakan Dreamscape, insya-Allah. Saya akan ajarlah macam mana cara nak install Dreamscape. Dia tak perlu install dah sebab benda tu dah ada. Tuan-tuan hanya tekan saja, pilih dia punya level senangnya macam ni, tuan-tuan. Esok bila kita belajar website, tuan-tuan buka website masing-masing. Masing-masing pun buka lah, login. Ada username, ada password. Semua dah ada kan? Username dengan password. Okey, tuan-tuan, pilih template. Pilih template. Terus siap website. Website tuan-tuan terus siap. Okey, tunggu publish je. Website terus siap. Tinggal lagi nak tukar gambar, nak tukar perkataan. Kalau yang itu pun tak boleh tukar, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan lagi level beginner. Itu memang level tak tahu apa-apa tu. Gambar apa nak kena tukar? Okay, jadi dia punya tahap kesenangan dia tu, coach boleh cerita sampai tahap itulah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat senang bila tuan-tuan mempunyai Dreamscape dan telah dibiayai oleh Mynic ni. Coach dah lalui proses TTT dia. Sekali tengok tu, ya Allah, pilih template dan template tersebut hanya ada yang tu je, kemudian tukar sahaja yang itu. Tukar, siaplah. Setengah jam pun boleh buat. Kalau dah ada gambar, kalau dah ada penulisan tersebut. Okay, setengah jam boleh siap, insya-Allah. So kalau siap awal macam mana, coach? Kalau siap awal, kita habis tengah hari ya. Tak adalah habis tengah hari. Bolehlah siap sebelum tengah hari. Kemudian petang tu revision ke, ataupun kita buat program tidur beramai-ramai depan Zoom ke kan. Tak tahu apa nak buat. Coach, soalan lagi boleh? Website selain coach ajar macam mana nak create, ada tak ajar macam mana nak naikkan reach website tanpa ads? Okey, yang itu juga akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan cerita macam mana konsep SEO membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, konsep SEO membantu tuan-tuan dan puan-puan. SEO adalah tiga perkataan. Search Engine Optimization. Bila kita menulis, kita kena menulis benda yang orang search. Kita tulis benda yang orang search. Contoh,
Okey, sekejap Coach tengok dia punya. Okey, tanaman halia bentung. Okey, tanaman halia bentung. Saya mengusahakan tanaman halia bentung. Saya jual projek-projek berasaskan tanaman halia bentung. Contoh Kak Ros kata. Jadi apa yang Kak Ros kena tulis ialah tiga khasiat halia yang perlu anda tahu. Kak Ros kena menulis benda tu. 3 khasiat halia yang perlu anda tahu. Kak Ros tulislah khasiat pertama, khasiat kedua, khasiat ketiga. Ditulis oleh Kak Ros Kuala Kangsar. Okey. Kau cari lagi. Siapa lagi Kau bagi sekarang lah Bisnes tudung. Okey. 8 trend terkini pakaian tudung yang digemari oleh rakyat Malaysia pada tahun ini. Dia sebut tahun ini bukan tahun 2020. Supaya nanti tahun 2021 pun jadi tahun ini juga. Baca pada tahun 2030 pun masih lagi feel tahun ini. Itu maksud dia SEO. Dia punya penulisan evergreen. Apa maksud evergreen? Tak leput di hujan, tak lekang di panas. Itu maksud dia penulisan yang evergreen, penulisan SEO. Okey. Jadi benda tu, penulisan tersebut coach akan bagi idea untuk tuan-tuan menulis, kemudian tuan-tuanlah yang kena goreng. Yang kena goreng tu ikut kepakaran tuan-tuan lah. 3 khasiat halia. Manalah coach tahu, tapi Kak Ros tahu. 8 trend terkini tudung fashion di Malaysia. Manalah coach tahu, coach tak pakai tudung. Tapi yang jual tudung tu akan tahu. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi benda tu yang kena ada dalam website kita. Dia panggil blog. BLOG. Blog inilah yang akan menaikkan kita punya ranking website kita. Okay, coach tunjuk contoh. Tunjuk contoh terus. Kita tunjuk contoh lah. Okay, right. Tengok. Okay, jom kita tengok satu benda. Bila orang cari kelas, kelas apa Kelas Shopee. Kelas Shopee kan famous kan? Kelas Shopee famous di Malaysia. Bila tekan enter, baik, kita akan tengok dekat situ yang nombor 1 SST Network. Oh, hebat SST Network. Bila orang cari kelas Shopee je, SST Network naik. Okay, naik. Kemudian Facebook.com, kelas Shopee. MyWow. Kuzul.com. Lama. Dahsyat lah Kuzul ni. Nampak, tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang kita sebut sebagai SEO. Walaupun nama kita Kuzul, bila orang search kelas Shopee, naik kita berada dalam ranking Google. Boleh faham? Ini contoh. Banyak lagi yang Kuzul pegang beberapa keyword. Sebab apa kita boleh pegang keyword tersebut? Sebab kita belajar dan juga kita tahu tentang keyword tersebut. Boleh faham? Jadi bila orang search orang search khasiat halia, macam mana nak tanam halia dan benda tu, bila kita yang menulis, maka ranking website kita yang akan naik. Kalau memang website tu fokus hanya pada selling e-commerce saja, bila fokus kepada e-commerce saja, memang tuan kena buat ads lah. Siapa nak pergi? Siapa nak pergi kat situ? Contoh macam Shopee kan? Shopee dia tak tahu pun berapa ramai yang jual produk-produk tersebut. Dia hanya memperkenalkan Shopee. Jadi apa yang Shopee buat? Shopee keluar TV, Shopee keluar billboard, Shopee keluar dekat surat khabar, Shopee keluar dekat Google. Jadi kalau tuan-tuan banyak duit, boleh tiru Shopee. Boleh. Jika banyak duit, boleh tiru cara Shopee. Keluar dekat billboard, keluar depan TV, keluar dalam radio. Itu cara Shopee. Cara kita, tak ada duit. Bila kita tak ada duit, maka macam mana nak bersaing dengan Shopee ni? Jadi kita menggunakan platform SEO. Kita menulis cantik-cantik. Sebab kita punya bisnes bukan untuk setahun dua ini sahaja. Kita punya bisnes untuk 10 tahun di hadapan. 10 tahun di hadapan nanti, kita akan dapat rasa, feel tersebut. Alhamdulillah tahun 2020 hari tu belajar dengan Kuzul. Alhamdulillah Mynik sponsor. Dan pada tahun 2030 ni, bila orang search tentang halia, memang Kak Ros punya website lah duduk nombor 1. Itu penangan dia.
Kalau kita tak buat benda tu hari ni, 10 tahun lagi, aduh, rugi pula tak menulis tentang Halia tahun 2020 dulu. Kalaulah aku ikut apa yang Kuzo cakap dulu, tahun 2030 ni aku duduk nombor 1. Duduk main kalau. Takkan jadilah, tuan-tuan. Dan hari ni kita telah pun berada dalam realiti dan alhamdulillah insya-Allah pada hari ni kita akan belajar cara nak buat website dan nak buat marketingnya sekali. Dan hari ini kita belajar tentang marketingnya. Okay. Terima kasih. Soalan-soalan yang cukup-cukup membina, soalan-soalan yang cukup-cukup dahsyat. Cukup-cukup dahsyat. Alhamdulillah. Okay, right. Tuan-tuan dan puan-puan, Coach akan tunjukkan satu slide. Okay, Coach akan tunjukkan satu slide. Dah mana pula slide dia ni? Sebentar, tuan-tuan. Beri masa sikit. Tiba-tiba pula dia tak ada. Tadi dah download dah. Okey. Okey, dah ada dah. Okey, ada baiknya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mendalami lebih lanjut kita punya modul, terlupa pula Coach tadi, kita buka dulu majlis kita ni dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yes, betul tu Puan Siti Azhar. Hari ini kita belajar website terlebih dahulu. Okey. Tapi yang ni macam malas je nak cerita. Tuan-tuan baca sendirilah kot yang ni. Macam mana internet berfungsi semua ni. Tak apalah Yang ni nanti Coach bagilah slide ni kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tidak belajar menggunakan kita tidak belajar menggunakan slide lah. Kalau tuan-tuan pernah join kelas Kozo sebelum ni pun, Kozo jarang buka slide. Jarang lah. Sangat-sangat jarang. Kebanyakannya terus hands on je. Okay, right. Yalah, hari ni FBX lah ni. Lain aku cakap. FBX untuk website tau, bukan belajar FB. Faham kan? Tujuan belajar FBS hari ini untuk menaikkan rating website. Bukannya belajar posting, buat page, cara nak buat auto reply. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Kita nak belajar FBS cara nak naikkan rating website. Boleh. Buku nota dah keluar. Okey, cantik. Jangan tuan-tuan ingat hari ni belajar FB lah hari ni. Seronok belajar FB. Memang belajar FB, tapi belajar FB cara nak naikkan website, nak naikkan ranking website kita. Macam mana cara dia. Okay. Jadi kita tidak belajarlah marketplace Facebook, FB group, macam mana cara benda tu. FBX pun Coach terus ajar traffic terus. Traffic, FBX menggunakan traffic. Macam mana traffic tu boleh pergi kepada website kita. Nak membantu menaikkan website kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan dibekalkan dengan RM100 oleh Mynick. RM100 untuk buat FBX. RM50 untuk buat FBX. RM50 untuk Google Ads. Tuan-tuan akan dibekalkan dengan benda tu. Nanti tuan-tuan kena buat. Maksudnya kena bayar dulu RM50 tu dan claim dengan Mynick RM50. Bayar dulu RM50 untuk Google Ads, claim dengan Mynick. So jumlah dia RM100, bukan pakai duit tuan. Pakai dulu duit sendiri, kemudian claim kemudian. Boleh? Faham? Ya, Google Ads pun diajar sekali, Ijoy. Okay, kita akan belajar kedua sekali pada hari ini, FBX dengan Google Ads. Alhamdulillah. Oh, sangat-sangat terbaik. Okey, jom kita mulakan sekarang. Macam mana kita nak buat apa kita panggil traffic dalam website ni. Dalam website ni, katakan website kita telah pun siap. Kelas Shopee Kozo telah pun siap ditulis dalam kozo.com.
macam mana nak naikkan dia? Macam mana nak bagi dia tu terkenal dalam Google? Jadi kita perlukan marketing. Okey, sekejap. Fuzul nak keluarkan apa kita panggil tu? Whiteboard. Mana whiteboard Sebentar. Dia tulis dengan whiteboard sedap ni. Oh, ni whiteboard. Okey, whiteboard. Okey, cantik. Kemudian kita menulis dekat sini. Okey. Ini website kita. Alamak, tukar color. Warna hitam. Okey, ini web anda. www. Nampak tak, tuan? Okey, itu website kita, www. Okey. Nampak kan? Okey, cantik. Okey, dekat sini okey. Ini audience. Okey, audience. Oi, susah juga nak tulis ni kan? Audience. Okey, audience ada 20 juta. 20 juta. Tu dia punya apa? Nak suruh senang faham. Audience ada 20 juta dan ini website kita. Okay, website kita ni audience ada 20 juta. Rakyat Malaysia. Ini kita panggil Malaysia punya target market lah ni. Malaysia punya target market. Kita letak dekat situ sebagai target market Malaysia sahaja. Malaysia only. Belum masuk Singapura, belum masuk Brunei, belum masuk Indonesia, belum masuk Filipina, Myanmar, Thailand. Tak termasuk pun. Okay, ini kita bercerita tentang audiens 20 juta yang aktif mencari, aktif menggunakan Google, Facebook dan juga Shopee dekat Malaysia ni. Okay, jadi website kita telah pun siap hari ni. Katakan website telah pun siap, macam mana nak pastikan ataupun nak galakkan audiens ni pergi kepada website kita ni. Gitu. Okay, dia akan jumpa dengan kita. Dia tak jumpa dengan pesaing kita. Kalau dia buat search, okay, katakan kita punya audiens kita search, okay, bila audiens search, kalau kita tidak bersedia, maka dia punya laluan dia akan jumpa siapa tuan? Contoh, dia search kelas Shopee. Audiens 20 juta tu search kelas Shopee. Okay. Dia akan jumpa siapa? Sekejap tuan-tuan, saya tukar line sekejap. Saya rasa macam line ni agak perlahan untuk kita punya sesi. Saya akan tukar satu lagi line. Sekejap tuan-tuan. Sebentar. Okey, jika dengar suara saya, bagi tahu dengar. Dengar Okey, cantik. Alright, saya tukar line sekejap. Takut tadi line tu dia agak berat sikit. Alright, katakan audiens 20 juta ni dia buat searching. Dia buat search. Andai kata kita tidak ada website, maka dia jumpa siapa? Itu soalan dia. Okey. Jika audiens search, kita tiada website, dia akan jumpa siapa? Saja ni nak tanya, nak uji kefahaman. Katakan, saya tak ada website. Saya berniaga tudung, saya tak ada website. Bila audiens 20 juta tu search, dia akan jumpa siapa? Dia akan jumpa dengan Shopee. Alright, good. Selain pada Shopee. Saya tulis jumpa website lain, betul. Shopee, website lain. Lazada, betul. Siapa lagi? Dia akan jumpa FB, yes, betul. Dia akan jumpa dengan
FB page, betul. FB page lain lah kan. FB page lain. Nilofa, betul. Dan orang-orang kenamaan lah. Dan lain-lain lagi. Okay, very good. Okay. Okay, katakan dia jumpa Shopee. Katalah kita berniaga dekat Shopee. Adakah dia terus jumpa dengan kita? Tak. Dekat dalam Shopee ni ada dia punya, dekat dalam Shopee ni ada pesaing-pesaing pula dekat dalam Shopee ni. Betul kan? Dekat dalam Shopee ni pun ada dunia dia sendiri. Dekat Lazada ada dunia dia sendiri. Dekat FB page ada dunia dia sendiri. Dekat Neolofa, Lofa lah kan. Dan lain-lain lagi. Boleh faham tak tuan-tuan? Yang ni kita bersaing pula dengan Shopee. Yang ni kita bersaing pula dengan orang yang menjual dekat Lazada. Yang ni kalau kita ada FB page, kita bersaing pula dengan FB page lain. Ni apabila audience buat searching, maka dia akan jumpa dengan banyak persaingan. Banyak sangat persaingan. Itu cerita apabila kita tidak memiliki website. Apabila kita memiliki website, kita telah mempunyai identiti yang tersendiri. Tidak bersaing dekat Shopee, kita tidak bersaing dekat FB page, kita tidak bersaing dekat YouTube, seperti mana orang lain banyak kan, ada trilion account dekat YouTube, ada trilion account dekat FB, ada jutaan account dekat Shopee yang menjual produk tudung yang sama dengan kita. Tapi jika kita memiliki website, maka kita mempunyai identiti tersendiri. Boleh faham ke setakat tu? Identiti tersendiri di sini. Bila kita ada website kita sendiri, kita mempunyai identiti kita tersendiri. So, kita bergerak di atas platform kita. Okay, saya sambung lagi di sini. Okay, kita bergerak atas platform kita. Gitu. Apabila kita ada website. Okay, clear? Setakat tu okay? Boleh? Buruk sikitlah tulisan saya. Ingatkan tulisan dalam digital ni lagi cantik. Sama juga. Cuma tulisan tu je yang cantik. Lukisan buruk macam biasa. Boleh ya? Okay, cantik. Right. So, bila kita telah pun faham, okay, betul Ada soalan setakat ni? Ada soalan ke belum? Not yet. Dah ada soalan ke belum? Tak ada soalan. Boleh faham Ni saya cerita dulu ni. Saya cerita terlebih dahulu jika kita tidak ada website versus jika dah ada website. Okey. Baik. Bahagian yang kedua yang kita perlu tahu, jika kita telah pun ada website, kita boleh buat marketing. Okey, kita boleh buat marketing kepada audiens ni. Iaitu website kita ni boleh buat marketing kepada mereka ni. Gitu. Okay. Kita boleh buat marketing kepada mereka ni. Tadi, audien dia boleh search kita. Yang kedua, website kita boleh buat marketing kepada audiens. Okey. Cara nak buat marketing kepada audiens, hari ni kita nak belajar. Iaitu kita buat FB Ads. FB Ads. Traffic. FB Ads Traffic. Kita nak buat apa FB Ads Traffic ni? Kita nak supaya pelanggan-pelanggan kita tahu kita mempunyai website. Dengan adanya FB Ads Traffic ini, membolehkan kita beritahu kepada audiens tentang website kita. Website kita ni boleh FB Ads kan kepada audiens. Jadi lagi ramailah tahu. Dan mereka pun klik. Bila kita buat FB Ads, mereka akan klik. Mereka akan klik, kemudian masuk balik kepada kita punya website. Macam itulah lebih kurang. Okay, bila kita buat traffic, kemudian mereka klik sampai. Ni saya cerita klik. K-L-I-K. Mereka klik, kemudian masuklah ke website kita. Lama. Dahsyat juga coach punya infografik ni. Okey, itu kalau kita nak iklankan kepada mereka.
Jika kita nak mereka search dan jumpa kita, okay, ni bahagian yang kedua. Jika kita nak mereka search dan jumpa kita, okay, kita ada dua kaedah. Kita ada dua kaedah. Mereka search dan juga jumpa kita, kita ada dua kaedah. Kaedah pertama apa tadi, tuan-tuan, yang kita belajar pagi tadi? Siapa ingat? Yang pertama, ada dua kaedah. Kaedah pertama, kita pakai apa? Nak suruh orang jumpa kita. Orang search dan jumpa kita. Kaedah pertama, apa nama dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Baru je saya cerita tadi. Orang search kelas Shopee Coach, jumpa Coach Zul. Tu pakai apa tu? Betul tu, Puan Nur Salmi. Yang itu nama dia SEO. Kaedah yang pertama, SEO. Kaedah yang kedua, nama dia SEM. Okey, kaedah yang kedua nama dia SEM. SEM tu apa pula, Coach? Sabar. Sekejap, Coach masukkan dulu. Terketar-ketar aku ni nak menulis ni. SEM. Fuyo. Yang kedua nama dia SEM. Sorry, sebenarnya SEM dulu nombor satu ni. Tak apalah. Coach tunjuk kat sini ya. Okey. Yang nombor satu nama dia SEO, nombor dua nama dia SEM. Cantik. Siapa boleh screenshot benda ni? Screenshot sekejap, tolong hantar ke WhatsApp group. Rasa macam sayang pula kalau dipadamkan benda ni. Bolehkah aku save benda ni? Macam mana nak save Oh, boleh save. Okey. Boleh save. Tak apa. Coach dah boleh save. Okey, save dulu. Satu kali. Alright. SEO percuma. SEM berbayar. Boleh faham? SEO percuma, SEM berbayar. Bila sebut berbayar, siapa tahu contoh-contoh SEM? Pakai apa SEM ni? Google Ads. SEM tu Google Ads lah. Yes, betul tu, Ijoy. Tu SEM. So, kita akan belajar Google Ads sekali. Gabungan kombinasi di antara SEO dengan SEM akan menjadikan website kita dalam ranking Google nombor 1 ataupun top 10. Website Coach Zul pun tak jadi nombor 1. Tapi tak apa, walaupun tidak nombor 1, at least berada first page Google. First page Google tu yang penting. Okay, mana nak lukis ni? Okay, nak lukis sikit. Bila dia keluar website macam ni, ni website. Kemudian dia akan ada, inilah nombor 1. 1, 2, 3. Ni website pertama. Kemudian website kedua, 2, 3. Website ketiga, 1, 2, 3. Website keempat, 1, 2, 3. Ni dalam carian Google kan macam ni kan? Macam mana kita nak duduk dalam top 10 ni? Macam mana nak duduk dalam top 10? Ini yang kita sebut, kita pakai top 10 ataupun first top 10 carian Google search. Gitulah lebih kurang dia. Ni yang nak kena faham betul-betul apa benda yang kita nak belajar pada hari ini ni. Kita nak jadi top 10 dalam Google search, maka kita kena buat SEM dan juga SEO. Dua-dua sekali kena buat. Dia tak boleh buat satu je. Kalau boleh buat dua sekali, lagi canggih. Kalau kita buat SEO saja, website kita tu boleh naik juga, cuma makan masa. Sebab SEO ni dia lambat sikit. Sebab dia manual kan. Bila dia bawa manual tu lambat sikit lah. Nak gear 1 dulu, gear 2 dulu, gear 3 dulu, gear 4 dulu. Kalau dia auto, Google tolong kita, Google yang tolong buatkan, maka cepat sikit lah kita punya website tu, dia jadi duduk dalam first ranking Google. First page tu pun susah nak tembus, Coach. Kalau tak power, betul tu, Ijoy. Betul sangat-sangat. Right? Okay. Jadi itu di antara benda yang kita boleh perhalusi, yang Coach boleh ceritakan terlebih awal kepada tuan-puan semua. Okey, faham tak setakat ni? Apa yang Coach buat, apa ni dia panggil ni?
infografik ni. Infografik yang tak faham. Infografik yang tak berapa cantik ni. Faham kan? Okey tak infografik ni? Jelas ke ataupun macam keliru ke? Okey jelas Boleh lah kan. Daripada tak ada tu baik ada lah. Okey, ni nak suruh senang faham. Okay, senang faham supaya nampak clear picture. Okey. Okey, macam mana nak buat FBX? Macam mana pula nak buat FBX ni, Coach? Okey, kita akan belajar dua pada hari ini, iaitu FBX dengan Google Ads. Alright. Untuk FBX, tuan-tuan dan puan-puan, kita guna page lah. Okey, kita boleh pakai PC, kita juga boleh pakai telefon. Kita boleh pakai dua-dua dah pada hari ini. PC atau telefon. Letak atau lah kat sini. PC atau telefon. Kalau nak pakai telefon, kena install Facebook Ads. Facebook Ads kot. Facebook Ads. Rasanya lah. Kita kena install Facebook Ads. Kalau kita menggunakan PC, kita pakai page macam biasalah. Kita install tu untuk telefon sahaja. Kalau kita pakai page, memang kita dapat buat FB Ads traffic dengan baik. PC atau telefon, okay, kita juga boleh install terlebih dahulu Facebook Ads. Tu kalau kita pakai PC dengan telefon. Untuk Google Ads kita boleh install. Untuk Google Ads kita juga boleh install Google Ads. Install Google Ads. Kalau SEO siapa tahu install apa? Kalau SEO. Dia nak buat SEO, dia install apa? Kalau dalam telefon dia kena install. Siapa tahu? Dia nak naikkan SEO dia. Apakah perisian? Facebook Ads Manager, betul. Nurul Saadah. Nanti coach akan tunjukkan juga Facebook Ads Manager tu. Tapi kalau nak install dulu pun boleh. Okey, kalau SEO nak install apa? Nak suruh naik website ni kena install benda ni. Mesti kena install punya. Kalau tak install tak boleh. Siapa tahu? Nak naikkan SEO. Apakah software yang kena install supaya website dia naik, SEO dia naik. Bila orang search saja jumpa dia punya tempat. Install apa tu? Install. Cepat. Teka pun tak apa. Google My Business. Betul. Google My Business. Very good. Tak apa. Salah pun tak apa. Coach betulkan. Okey. Ini di antara benda-benda yang tuan-puan semua perlu tahu jika kita nak counter ataupun nak conquer pelajaran website ataupun internet marketing, maka inilah dia punya blueprint dia. Kena ada website dan kemudian FBX kita buat traffic. Okay, very good. Kita kena install Google My Business biar orang search jumpa tempat kita dulu, SEO. Kita kena install Google Ads, kena buat Google Ads. Supaya bila orang search jumpa dengan kita. Oh, macam tu rupanya. Siapa pertama kali dengar benda ni? Jika dia pertama kali dengar benda ni, komen sikit. Oh, jika pertama kali melihat benda yang macam ni. Penerangan ni. Sebelum ni tak pernah terfikir benda ni. Oh, Hisham Tuan Hisham. Okey, pertama kali Alhamdulillah. Pertama kali dapat lihat benda ni kan. Google My Business first time dengar. Okey, good. Oh, ni memang betul-betul confirm. Sebelum ni tak pernah dengar. Okey, Dan Molly. Okey, saya pun baru belajar ni. Google My Business belum pernah. Okey, good. Tak apa. Nanti coach ajar insya-Allah. Halimah. Okey, Puan Halimah pun juga ya. Tak apa, itu tujuan dia kita datang belajar pada hari ni. Kalau coach ajar orang dah pandai tak masuk pula kelas ni. Betul kan? Kita memang tak tahu. Coach pun tak tahu dulu kan. Samalah kan. Tak akanlah lahir-lahir ke dunia ni terus tahu. Okay, right. So, benda ni nanti coach akan masukkan di dalam kita punya apa ni?
Kita punya WhatsApp group kita. Okey, penat-penat coach lukis ni. Aish. Lukis cantik-cantik. Penat. Takkan nak biarkan dia berlalu macam tu je. Tapi macam mana nak save Jap. Aduh, macam mana nak save? Zoom. My nick. Okay, very good. 1, 2, 3. Alamak. Cantik pun. Screenshot je. Buruk lah screenshot. Download lah. Baru cantik. SEM search. Okay, siapa tahu SEM tu apa? Puan Aida tanya. Ulang kaji terus. SEM. Siapa boleh jawab? Apakah itu SEM? Nama penuh dia. Nama penuh SEM apa? Kalau SEO, Search Engine Optimization. SEM, Search Engine Marketing. Betul. Okay, terima kasih Tuan Lutfi. Very good. SEM, Search Engine Marketing. SEO, Search Engine Optimization. SEO, berbayar, free. Free, boleh buat sendiri. SEM, berbayar. Google buatkan. Okay, boleh. Dia kalau istilah dalam FB, kalau FB dia panggil apa? Zero cost marketing. Itu dalam FB. Kalau FB yang berbayar punya dia panggil ads, FB ads. Betul kan? Zero cost marketing tu orang panggil organic marketing pun ada juga kalau dalam FB. Marketing secara organik. Kita buat FB live, kita buat posting viral, kita buat sharing, kita share keluar. Itu kita panggil organic way. Tapi kalau tak pandai buat organik, kita suruh FB buat FB ads. Kita bayar kat Facebook yang pergi buat marketing untuk kita. Jadi ada dua kaedah. Dekat FB pun ada dua kaedah, nak buat organik pun boleh, nak buat berbayar pun boleh. Dekat Google pun ada dua kaedah, nak organik pun boleh, nak berbayar pun boleh. Yang organik dekat Google nama dia SEO, yang berbayar dekat Google nama dia SEM. Lebih banyak yang tuan-tuan akan belajar dalam pelajaran website ni. Sebelum ni belajar digital marketing saja. So bila kembali ke dunia website ni dia lagi besar. Lagi banyak benda yang kita boleh tahu. Kita boleh explore macam banyak lagi rupanya. Gitu. Kalau kita belajar Facebook tu kecil sikit lah. Kalau kita belajar website tu dia besar sikit. Bukan besar sikit lah, lagi besar lah daripada Facebook tu sendiri. Jemput minum, tuan-tuan. Okey, setakat ni okey. Ni pengenalan baru Coach baru cerita pengenalan. Belum suruh tuan-tuan buat apa-apa lagi ni. Mungkin tuan-tuan just nak tahu dulu. Mungkin nak tanya dulu, nak bagi faham dulu. Okey. Okey, boleh Alright, Cun. Apa lagi yang Coach boleh cerita kepada tuan-tuan sebelum berhenti rehat ni? Nak berhenti rehat dah ni. Tuan-tuan dah sempat breakfast ke belum? Dah breakfast ke belum? Ke mandi pun belum lagi? Mentang-mentang PKPB. Orang ceras. Siapa orang ceras tadi? Ni orang ceras ni mesti tak mandi lagi ni. Dah masak nasi lemak. Okey, alhamdulillah. Tuan Hisham. Macam itulah tuan saya pun mentang-mentang lah. Yalah mentang-mentang tak busy kan. Bangun pukul 8.30. Relax, kelas ke hari ni. Aduh. Boleh pula macam tu. Coach tu macam tu tu. Kalau orang lain tak tahulah macam mana. Kan? Pukul 8.45 baru rasa macam kuat nak bangun. Baru datang. Itu yang buka Zoom lambat sikit hari ni tu. Boleh pula pergi sambung tidur tadi kan. Dia jadi, yelah bermalas-malasan. Tu bahaya juga PKP ni sebenarnya. Kalau setahun macam ni, Coach tak tahu apa yang berlaku lah. Cannot brain cannot imagine benda ni. Harap-harapnya lah harap-harapnya tidaklah berpanjangan. Janganlah. Benda ni
boleh memusnahkan karier. Bangun tidur, lapar pergi makan. Aduh, hai. Okay, right. Coach akan cerita software, boleh? Kita cerita software dululah. Kita download software dulu. Download software. Boleh? Boleh ke? Sementara nak isi masa lapang ni. Boleh, eh? Okay. Okay, kita akan install 3 software. Okay, 3 software yang kita akan install di telefon, di phone. Boleh ke di phone? Okay, yang pertama sekali Facebook Ads. Facebook Ads. Yang kedua Google Ads. Yang ketiga Google My Business. Kalau tuan-tuan dah pernah ada benda ni, alhamdulillah, settle. Tapi kalau tuan-tuan belum ada benda ni, inilah waktunya untuk tuan-puan install dekat telefon. Facebook Ads, Google Ads dengan Google My Business. Kalau pakai PC tak payah install. Tak payah. Tak payah kalau pakai PC. Okay, tak payah kalau pakai PC. Just take note. Just take note. Atau kalau nak install, bagus. Bagus sangat. Okay, kalau nak install, bagus sangatlah. Sebab dia duduk. Boleh. Apa dia, Puan Azhar? Puan Azhar bukan bercakap dengan saya. Mungkin dia turn-on mikrofon tadi. Okay, kalau nak install pun boleh. Kalau tak nak install pun tak apa. Okay, right. Coach akan cerita dulu cara nak install. Sebentar, kita akan cerita sikit cara nak install. Okay, yang pertama sekali, Coach bagi tahu tadi, pergi dekat Play Store ataupun App Store, telefon masing-masing. Play Store ataupun App Store. Yang pertama sekali, kita install Facebook Ads. Facebook ADS. Facebook Ads Manager. Dia, betul. Nama dia Facebook Ads Manager, betul. Facebook Ads Manager dan install. Okay, itu perisian yang pertama. Facebook Ads Manager. Google My Business. Install dulu. Yang coach ni bukan install, coach ni update. Okay, update. Dan yang keempat, Google Ads. Google Ads. Okay, Google Ads, rupa dia macam tu. Okay, ini adalah Google Ads. Jadi ketiga-tiga ni, kalau bolehlah ada dekat telefon. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apa. Yes, terima kasih Puan Azhar. Puan Azhar dia share apa yang coach cakap dalam WhatsApp group. Thank you. Okay. Google Ads, Facebook Ads dan juga Google My Business. Okay, siapa install, komen done. Siapa install, komen done. Coach, kalau saya guna PC macam mana, Coach? Okay, geng-geng PC. Right, geng-geng PC pula, Geng-geng menggunakan komputer pula. Dia kena buka. Yang pertama, okay, buka page. Okay, kozo.com, facebook.com/pages. /pages pula. Apa? Kita punya ni lah. Kita punya page kita. Apa dah nama aku punya page ni? Facebook.com Coach Zul. Okay, coachzul.fan. Okay, yang pertama sekali buka kita punya page. Yang kedua, buka Google Ads. Google Ads. Okay, buka Google Ads. Google Ads official ni ni Google Ads. Okay. Dan yang ketiga, Google My Business. Google My Business. Okay. Tiga-tiga tu kita akan belajar pada pukul 11 nanti. InsyaAllah.
Nak suruh senang, buka dengan telefon. Rasa macam boleh buka dengan PC. Kalau ada PC, lagi cantik. Sangat-sangat terbaik. Okey. Kita berhenti dulu. Rehat kat sini. Ke awal sangat ni 10.20 ni. Sebab coach rasa lapar. Okey ke? Sambil-sambil tuan-tuan install dulu. Install dulu. Install dulu. Nanti jam 11 sambung. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Alamak. Boleh. Install dulu, pukul 11 sambung. Boleh? Setuju? Setuju? Kalau setuju, letak okey. Okey, makan dulu. Betul, betul, betul. Kan gastrik, coach pula gastrik. Susah tuan-tuan nak belajar dengan siapa hari ni, kan? Janganlah bagi coach gastrik. InsyaAllah, insyaAllah. Pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11, Okay, pukul 11 kita akan sambung dengan pelajaran cara nak memasukkan kita punya bisnes dalam Google My Business, cara nak buat Google Ads dan juga cara nak buat Facebook Ads. Mungkin Facebook Ads tu coach ajar petang sikit. Mungkin coach tak tahu. Coach rasa mungkinlah tapi jika semua sekali dapat follow, mungkin tengah hari ni kita dah mula habis dah. Kemudian petang nanti kita akan buat revision. Kita tengok macam mana kelajuan kita punya team kita. Team batch pertama adalah batch yang batch kali pertama. Coach pun ni kali pertama coach mengajar di Mynic. Ni adalah hari pertama coach mengajar di Mynic. Coach pun tak tahu lagi tempo dia. Mungkin untuk batch kedua nanti coach akan ambil dan buat penambahbaikan daripada batch pertama ni. Terima kasih banyak di atas keawesoman tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni. Kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung pada pukul 11 nanti, insya-Allah.